Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe pada channel aku, and kepada belum di-subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe guys, dan juga the bell notification, and jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. Okay guys, untuk hari ni aku nak cover sambungan kisah true crime yang telah terjadi. So kisah ni aku ambil daripada Netflix atas permintaan korang, permintaan orang ramai untuk aku cover episode 2 of Worst Roommate Ever. Macam episode 1 tu aku cover yang nenek yang buat rumah penginapan tu kan, okay? Yang dia bunuh semua dia punya penyewa semua kan, okay? So this time around aku nak sambung untuk episode 2 guys, okay? Dia ada 4 episode tau. So basically insyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa halangan ke apa, aku akan cuba cover the whole episode, the whole season lah, okay? 4 episod dekat Netflix ni. So untuk episod ni kan, okay, aku nak cover tentang kehilangan seorang wanita guys. Wanita yang boleh dikatakan bakal ataupun mempunyai kejayaan yang berjaya gila guys. And nama perempuan ni adalah Maribel Ramos. So tak apa membuang masa lagi guys. Macam biasa, nama aku Nas, and I am your true crime storyteller. Let's go. Alright guys, berkenaan dengan Maribel Ramos. Okay, based on cerita ni kan, okay, segalanya nampak begitu lancar guys untuk Maribel Ramos ni. Okay, dalam segi dia punya kehidupan, dari segi dia punya kejaya tau. And dia ni adalah merupakan bekas tentera darat Amerika Syarikat, di mana dia pernah berkhidmat kat Iraq dulu guys, okay. And then selepas September 11 telah berlaku, dia sedang berkhidmat pada masa tu tau. And dia ni boleh dikatakan dia adalah seorang veteran tentera. Okay, so macam si Maribel ni kan, Maribel ni dia punya kehidupan kan, okay, bakal untuk memerlukan fasa yang baru guys. Fasa yang baru dalam kehidupan dia, di mana dia hanya tinggal beberapa hari untuk hari graduation dia guys. Selepas dia dah tamat dia punya veteran sebagai tentera kan, dia nak belajar tau. Dia nak belajar dalam bidang criminal justice ataupun keadilan jenayah. Walau bagaimanapun, kehilangan yang mengejutkan bagi Maribel pada Mei 2013 telah berakhir dengan tragedi. And kepada siapa yang dah tengok series ni kan, okay, korang mesti dah tahulah basically cerita dia pasal apa kan. Tapi apa yang aku the reason why aku nak cover is sebab dia punya episode untuk series My Worst Roommate Ever ni memang best guys. Okay, so let's dive into lebih mendalam berkenaan dengan Maribel Ramos. Okay guys, so siapakah Maribel Ramos ni kan? Okay, dia telah dilahirkan pada November 1976. And macam aku cakap tadi lah, dia ni sentiasa nak ambil tahu tentang penguatkuasaan undang-undang, which kemudian dia telah memutuskan untuk menyertai tentera. Selepas berkhidmat selama 8 tahun termasuk 2 lawatan ke Iraq, Maribel ni dia telah diberhentikan secara kehormat pada tahun 2008. So macam dia punya kehilangan kan, semasa kehilangan dia, Maribel ni dia baru habis dia punya ijazah guys, okay. Dia baru nak graduate dalam bidang keadilan jenayah di California State University Fullerton. Dan Maribel time tu dia berusia 36 tahun, di mana dia telah tinggal di sebuah apartmen di Orange, California bersama dengan rakan sebiliknya. Okay guys, jom kita masuk berkenaan dengan kehilangan Maribel ni guys. Dalam pukul 10.40 pagi pada Mei 2013, rakan bilik Maribel ni telah menelefon balai disebabkan Maribel ni dia tidak pulang pada malam sebelum dia tahu. Dia tak balik kat dia punya apartmen. So member macam risau. Member call balai terus. Jadi tak lama lepas tu, keluarga Maribel ni pula telah melaporkan kehilangannya selepas mereka gagal untuk menghubunginya. And then lepas tu guys, okay, ada satu hari ni dia terlepas satu permainan softball tau. Okay, and softball itu jatuh pada 3 Mei. So kepada sesiapa yang kenal si Maribel ni kan, okay, untuk dia terlepas permainan softball tu memang bukan dia guys, okay, memang bukan perangai dia tau. Sebab dia memang susah lah nak miss game softball ke whatever kan. So bila ni terjadi, semua macam heran gila, macam something is not right tau. Something is not right berkenaan dengan si Maribel ni. So segala pencarian berkenaan si Maribel ni telah dilakukan dekat apartmen dia tau. Tetapi ia tidak mendedahkan apa-apa guys tentang kehilangannya. Cuma pada time tu kereta Maribel adalah dekat rumah.
tetapi dia punya handphone dan juga dompet dia hilang guys. Tak jumpa. So berkenaan dengan pengakhiran tragedi si Maribel ni kan, siapa suspek dia, betul tak? Okey. Pihak penyiasat dia ada check tau rekod telefon si Maribel ni, okay? And mereka jumpa bahawa pada malam sebelumnya itu Maribel telah bercakap dengan teman lelaki ni yang bernama Paul Lopez. So pada time tu kan, si Paul Lopez ni dia adalah beritahu dekat pihak penyiasat yang Maribel ni dia ada mengadu dekat dia berkenaan dengan roommate dia, okay? Berkenaan dengan rakan sebiliknya yang bernama Kwang Chol Joy ataupun nama pendek dia adalah Casey Joy, di mana si Casey ni dia mempunyai masalah untuk membayar sewa apartmen dia. So because of that, si Maribel ni adalah bagi tahu si Paul ni bahawa dia nak Casey untuk keluar daripada apartmen itu pada keesokan harinya. So Casey Choi siapa jadi kan? Siapakah roommate si Maribel Ramos ni guys? Okay guys, Casey Choi dia adalah seorang lelaki yang sedang mencari pekerjaan di sekitar kejiranan ataupun di sekitar neighborhood di mana tempat apartmen si Maribel ni lah. And pada time tu si Maribel ni pun dia sedang mencari roommate tau. Okay, dia sedang mencari roommate selepas kakak dia tak dapat ataupun tak jadi nak stay dengannya atas sebab keluarga dia. So macam Casey Joy ni kan guys, okay, si Casey Joy ni dia tak ada ahli keluarga yang berdekatan dengan dia pada time tu tau. Okay, dia tak ada ahli keluarga, tak ada member guys. So dia ni keseorangan all the time. And pada time tu dia hanya bersama anjing peliharaan dia. So macam kena jugalah, okay, sebab si Maribel ni pun dia mempunyai seekor anjing. So memang macam ngam lah, okay. So because of that, kemudiannya Maribel pun telah bersetuju untuk menerima Casey Joy untuk menjadi rakan bilik dia. And then pada sebelum tu si Casey adalah beritahu si Maribel ni yang dia akan ada interview dekat kawasan tersebut tau. So dia boleh lah singgah nak tengok apartmen ni kan. So in which Maribel pun bersetuju. Jadi apabila Casey dah sampai dekat apartmen dia, maka bertemulah dia dengan Maribel dan juga kakak dia. So from there mereka pun bersaling kenal mengenali lah. Okay, yalah bakal roommate kau kan, so mestilah nak kenalan, betul tak? So selepas Maribel dengan kakak dia dah berkenalan dengan Casey ni, dorang adalah cakap macam, oh Casey ni nampak macam baik orang dia kan, bersopan santun dan juga pendiam tau. Tetapi kakak Maribel ada teringat dengan nasihat ibu dia guys. Okay, which is ibu dia berkata, berhati-hatilah korang dengan orang-orang yang pendiam ni. Okay guys, so berkenaan dengan kehilangan Maribel ni, okay, CCTV footage dekat kompleks apartmen si Maribel tu, dia ada menunjukkan yang Maribel ni dia ada menghantar cek sewa dekat office apartmen tersebut tau. Dalam sekitar pada pukul 8.30 malam pada 2 Mei. Dan itu semua terjadi beberapa ketika selepas Maribel telah bercakap dengan Paul Lopez di telefon. Dan pada time tu guys, itu adalah detik-detik terakhir di mana Maribel dilihat hidup guys. So menurut rancangan Worst Roommate Ever tu kan, si Casey Joy ni dia telah disoal siasat tau. Dia ada mengaku yang dia ada bertengkar dengan si Maribel ni. And selepas itu dia ada berkata lah yang dia telah keluar rumah dia pada pukul 9 malam untuk memandu tau. Okay, mandu pergi mana tah aku pun tak tahu. Okay, dia keluar tau pada pukul 9 tu. And pada time tu Maribel ni masih ada dekat apartmen dia tau. So selepas Casey Joy ni balik ke apartmen dia tu, dia menyatakan yang Maribel dah tak ada guys. Maribel dah tak ada kat rumah tau. So sepanjang soal siasat tu kan, okay, pihak berkuasa mereka tidak mempunyai sebarang bukti yang boleh menghubungkan kehilangan Maribel dengan si Casey Joy ni. And then lepas tu si Casey ni dia adalah macam bekerjasama dengan pihak berkuasa. Dan dia macam merayu, member merayu guys agar Maribel kembali dengan selamat. Okay, pada time tu dia adalah bercakap dengan media dan juga wartawan semualah. Dan dia juga ada mendakwa lah bahawa dia mengatakan yang dia ni tak ada kaitan langsung dengan kehilangan si Maribel. Lepas tu kan, dia ada cakap tau dekat masa tengah interview kan, dia cakap apa? Saya hanya perlukan dia kembali. Saya perlukan dia kembali sebab dia adalah kawan baik saya. Sebenarnya dia adalah satu-satunya ahli keluarga saya, kawan baik saya. Jadi saya perlukan dia untuk kembali. Saya amat merindukan dia. Kemain lain macam statement ni kan. So itulah apa yang dikatakan oleh Casey Joy kepada pihak media. And semasa Casey ni dia disoal siasat,
Polis ada perasan tau, ada perasan yang ada cala tau dekat lengan dia. Okey, tetapi Casey mendakwa bahawa kesan salah itu adalah daripada duri-duri semak di taman tempatan yang berdekatan tau. So kira-kira dalam 11 hari sebelum kehilangan Maribel ni kan, dia ada telefon 911 tau. Okey, dia ada call 911 and dia ada mengatakan bahawa dia rasa takut dengan rakan sebilik dia tau. Okey, dia takut dengan rakan sebilik dia selepas dia telah berbual dengan Casey. So dia macam risau gila lah. So of course lah, semasa si Casey ni dia telah disoal siasat oleh pihak polis, dia punya barang-barang dia macam telefon, laptop semua polis pegang lah kan, sebab dia nak check lah, nak trace whatever, kot-kot ada kaitan ke apa kan. So disebabkan itu si Casey ni kan, dia kerap pergi dekat perpustakaan yang berdekatan tau. So dekat situ dia pergi perpustakaan tu nak gunakan internet dan juga menggunakan komputer dekat sana. Mungkin dia ada kerja ke apa kan. Yelah, dia pun tengah cari kerja lah, interview bagai kan. So dia pun selalulah pergi ke perpustakaan tersebut. Tapi kan guys, terdapat satu lawatan si Casey ni pergi ke perpustakaan tersebut. Pihak polis telah memantau setiap aktiviti dia guys, setiap aktiviti dia apabila dia berada dekat perpustakaan tersebut. So disebabkan langkah ini telah membawa kepada tanda-tanda yang besar berkenaan dengan kes ini guys. So apa yang polis trace dan juga memantau aktiviti Casey ni apabila dia menggunakan komputer dekat perpustakaan tersebut. So si Casey ni kan, dia ada search berkenaan dengan berapa lama masa yang diperlukan untuk mayat reput guys. And then yalah, so from here polis macam inilah yang macam punya search tau. Tetapi pihak polis tak boleh nak tuding jari dekat si Casey ni tau, sebab dia kata mungkin boleh jadi juga orang biasa just macam curious, ingin tahu macam mana ataupun berapa lama masa yang diperlukan untuk mayat mereput tau. So diorang macam tak boleh nak confirm tau. Okay, so that's why kes ni macam diorang menghadapi masa yang agak susah guys. Okay, nak cari siapakah suspek berkenaan dengan kehilangan Maribel ni. Cuma kan guys, ada satu benda yang dibuat oleh Casey Joy ni yang basically terus boleh settlekan kes ni guys. Okay, sebab pada time tu Casey ni dia ada search satu alamat tau. Okay, satu alamat dekat maps dekat komputer tu untuk melihat lokasi yang terpencil tau. Dan lokasi tersebut terletak di Modjeska Canyon. So polis macam this is a very good lead. Ini petanda yang cun. So better kita pergi try tengok tempat ni yang si Casey Joy duk mencari-cari ni. So tak lama lepas tu guys, polis pun dengan tanpa membuang masa terus terjah ke tempat tu guys. Okay, terus pergi ke Modjeska Canyon tu. So apabila polis dah sampai dekat tempat tu, okay, diorang pun terus cari kan. Diorang tengok kan dekat map tu, okay, where exactly Casey Joy pinpoint tempat dekat Modjeska Canyon ni tau. Okay, so kira-kira dalam 40 minit diorang duk cari kan guys. Akhirnya mereka telah temui mayat Maribel guys. Mayat Maribel yang telah ditanam di Modjeska Canyon itu. So dari sini dah beritahu okay, si Mangkuk Ayun ni kan, dia ni dah ada kaitan guys dengan kehilangan si Maribel ni. So pada Julai 2014, semasa Casey Joy berumur 55 tahun, dia telah dibicarakan untuk membunuh Maribel Ramos. Dan pihak pendakwaan juga ada yang menyatakan yang betul si Maribel dengan si Casey Joy ni mereka ada bertengkar mengenai sewa apartmen mereka itu tau. Dan itu boleh jadi salah satu sebab di mana pada akhirnya Maribel telah dibunuh. And then lepas tu guys, bukan itu saja tau. Okay, bukan sebab bertengkar ke apa tau. Sebab pihak pendakwa juga ada mendakwa bahawa si Casey Joy ni dia sudah tangkap cinta guys dengan Maribel ni. Member sudah ada feeling lah. Okay, sebab pernah ada satu kali ni semasa Casey dekat rumah, dekat apartmen itu, okay, pada time tu Maribel tengah hilang tau. So Casey ni dia berjaya untuk menghubungi kakak Maribel tau. Okay, and Casey macam tanyalah si kakak Maribel ni, mana pergi Maribel, kau ada kontak dia ke tidak kan, sebab dia dah lama tak balik rumah tau. So dia macam risau, dia macam nak tunjuk risau yang dia ni caring punya orang guys. Tapi kakak Maribel cakap, lah relax sudah, asal kau nak kelang kabut sangat kan, adalah tu je dia buat kerja dia ke apa kan. Dia tu busy kot, kau tak payah nak sibuk menibuk sangat kan. So pada time tu kan, si Casey ni dia ada luahkan perasaan dekat kakak Maribel guys. Okay, dia berkata yang dia ada feeling cinta tu dekat Maribel. Tetapi kakak si Maribel ni terus tepek guys kat Casey Joy ni. Okay, sebab dia kata, engkau ni tak payah nak berangan lah. Okay, engkau tu bukan taste si Maribel, aku kenal lah dia. Okay, dia nak cari orang yang lagi muda daripada engkau guys. So bila dia sebut lagi muda tu kan, kau nak tahu tak apa Casey buat? Ni orang kata asbab cinta ni kan. Okay,
Bila dia dengar kakak Maribel cakap si Maribel ni lagi suka orang lagi muda, member buat plastik surgery guys. Member terus buat plastik surgery guys. Jangan main-main. Okey, disebabkan cinta dia dekat Maribel, member sanggup. Tak tahulah dia adjust apa lah, pipi ke apa, muka kan, nampak macam ketat sikit kan. Member buat weh. Jangan main-main. So selepas pihak pendakwan telah bercakap yang si Casey ni bercinta dengan Maribel, sebaliknya pembelaan Casey mendakwa bahawa si Maribel ni dia sedang menangani masalah paranoia dan juga ada mungkin telah membunuh diri. Dan mereka juga menambahlah, mereka berkata bahawa si Maribel ni mungkin telah meninggal dunia atas perubatan dia guys. Atas perubatannya ataupun dia telah membunuh diri, di mana telah meninggalkan Casey dalam keadaan yang panik untuk menyorok mayat Maribel. Dan pada akhirnya Casey Joy telah didapati bersalah atas pembunuhan tahap kedua. So sebelum dia telah dijatuhkan hukuman, Casey Joy ni dia ada berkata, dia ada buat statement tau. So dia cakap, keluarga Maribel hendak saya untuk meminta maaf, di mana saya tidak boleh meminta maaf atas benda yang saya tidak buat. Kemudian dia juga berkata, mungkin pada satu hari kebenaran akhirnya akan terungkap dan mungkin saya akan mati di dalam penjara. Jadi pada September 2014, Casey telah dijatuhkan hukuman seumur hidup 15 tahun. Dan rekod penjara juga ada menunjukkan bahawa dia masih dipenjarakan di Pusat Kemudahan Latihan Correctional di Soledad, California. Dan Casey akan layak mendapat parole pada Februari 2023. Menarik kan kisah ni kan? Sebab yelah, atas kehilangan Maribel, tapi masih tak tahu macam mana dia dibunuh guys. So benda-benda macam ni, kes ni kan, bila aku tengok series tu kan, especially episode ni, dia menarik bila macam polis pun macam jam tau, macam dia tak boleh nak 100% tuding jari dekat si Casey Joy ni tau. Sebab ada banyak macam percanggahan lah dalam untuk mencari petanda ataupun bukti yang nak menunjukkan si Casey ni yang telah membunuh si Maribel ni. So very interesting guys, korang boleh tengok, aku recommend lah sebab best gila guys. Jadi sampai sini sahaja aku boleh sampaikan kisah Maribel Ramos. Aku harap korang enjoy dengan konten ni, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan konten ini, and aku nak cakap thank you sebab korang tengok video aku berawal sampai habis. Respect guys, thank you so much for your support. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, and also jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak fikir apa orang cakap, yang penting korang happy, and yang lagi penting guys, korang please stay safe, take care, stay healthy guys. Assalamualaikum, bye bye. Dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hidup.